Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita inayah dan riayahnya untuk sama-sama kita meneruskan pada malam ini pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, yang mana kita berhenti semalamnya pada perbincangan tentang arad, tentang arad. Jadi kita sebelum tu kita baca daripada kalam syarih yang kat luar ni, iaitu kalam Syekh Al-Hudhudi. Pada kalam syarih rahimahullah, au yakunu أو يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kita ambil semula pada kalam syarih rahimahullah. فيستحيل في حقه تعالى أن يكون جرما تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ كسائر الأجرام تقدس الله عن ذلك. Maka mustahil pada hak Allah Ta'ala bahawa ada ia Allah itu jirim, yakni yang mengambil zatnya yang maha tinggi akan satu kadar daripada ruang, sebagaimana keadaannya seluruh jirim-jirim. Maha suci Allah daripada demikian itu. Jumlah tanzihiyah, maha suci Tuhan daripada Tuhan itu dia itu daripada jenis jirim. Mustahil Allah Ta'ala itu jirim. Au yakuna, ataf pada yastahilu fi haqqi ta'ala an yakuna jirman au yakuna aradan, ataupun mustahil juga bahawa adalah Tuhan itu arad. Yakumu bil jirmi, arad yang ada pada jirim. Sifat arad ini sifat makhluk, sifat jirim, sifat yang ada pada jirim. Wa huwa an-naw'u ats-tsani, itulah bahagian kedua minal alami, nau' jenis kedua daripada alam ni, kerana alam ini munhasirun fil ajrami wal a'radi. Alam ini tak dapat tidak dia sama ada dia itu jirim ataupun dia itu arad. Jadi arad ini bahagian kedua lah, jenis kedua daripada alam. Wal aradu, bermula arad tu apa? Kullu sifatin hadithatin, iaitu setiap sifat yang hadith, sifat yang baru. Ia diambil daripada kalimah arada, aradun ni makna dia mendatang. Kerana sifat makhluk ni dia boleh datang dan boleh hilang. Dia mendatang, membentangi, mendatangi, dan bila arad ini dia tidak kekal lah maksudnya. Jadi antara lafaz arad dan juga sifat itu umum khusus mutlak. Sifat itu umum, arad itu khusus. Kerana apa? Kerana arad ini khusus kepada sifat makhluk saja. Sifat makhluk kita panggil sebagai sifat dan kita panggil juga arad. Adapun sifat Tuhan kita tak boleh panggil arad.
Kita panggil sifat semata-mata. Okey. Wal arad kullu sifatin hadithah. Jadi arad itu apa? Dia tu sifat jugalah, sifat yang baharu. Maka Tuhan tak boleh kita nak panggil Tuhan ada sifat arad. Sebab sifat Tuhan ni bukan sifat baharu. Contoh, kal bayadi wal humrati, seperti putih, wal humrah, dan juga kemerahan, wasawadi, hitam, wasufrah, dan juga kekuningan, wasairil alwan, dan segala warna-warna lain. Wakal harakati aidan, dan sebagaimana gerak pun juga. Wasukuni kadzalika, ai wasukuni kal harakah. Sukun pun macam harakah jugalah. Pada mana? Pada kedua-duanya itu ialah sifat hadis, sifat yang baharu. Okey. Gerak diam, sifat baharu. Kemudian katanya wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu mumathalatahu. Begitulah juga mustahil atas Allah ma, barang, perkara, yastalzimu, yang melazimi menyamai Tuhan bagi hawadith, bagi makhluk. Perkara yang memberi natijah atau menyebabkan Tuhan sama dengan makhluk, perkara itu juga mustahil. Yang melazimi, bukan secara langsung, secara lazim sekalipun, perkara itu juga mustahil. Ma yastalzimu, perkara yang melazimi menyamai Tuhan dengan perkara baharu. Contoh macam mana? Bi an yakuna fi jihatin lil jirmi, dengan bahawa adalah Tuhan itu pada pihak bagi jirim. Tuhan itu ada pada arah bagi sesuatu jirim. Jadi sekarang ni, sebab itu benda ini benda yang melazimi. Sebab kalau kita tengok dari segi langsung ke tidak langsung tu, akal tidak segera faham tu. Contoh pihak ni. Tu orang jadi keliru, syubhah dalil jadi keliru bagi orang ni macam mana? Dia kata apa masalah Tuhan tu berpihak ni? Apa masalah Tuhan tu sebelum itu tidak ada arah, tapi setelah dicipta alam dan dicipta arash, maka Tuhan di atas arash. Nampak tak? Dia tak boleh nak beza ni. Sebab itu ulama kita kata bukan sekadar yang langsung menyamai makhluk, tapi perkara yang membawa ataupun melazimi menyamai makhluk pun tidak. Ma yastalzimu, perkara yang melazimi. Bukan dia itu baharu secara langsung. Baharu secara langsung jelas lah. Contoh arak. Arak tu jelas baharu. Jirim jelas baharu. Yang melazimi bagi sifat tersebut. Nampak tak? Jadi nak faham jihah ini baharu ke tak baharu tu, nak faham kau ni, kena faham bahawa apa sifat jihah ni ada pada siapa. Jihah ini apa sebenarnya jihah itu? Hakikat jihah, hakikat pihak arah ini apa dia? Sebab itu ini dipanggil lawazim. Lawazim bagi hadis. Lawazim bagi hadis. Baik itu kita sebut itu, kita boleh simpulkan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ini sebagai nafyu al-jirmiyati wa lawazimiha wa nafyu al-aradiyati wa lawazimiha. Menafikan keadaan Tuhan berjirim dan yang melazimi dia, melazimi jirim dan perkara yang melazimi jirim. Begitulah juga menafikan Tuhan itu arad atau sifat Tuhan itu arad dan perkara yang melazimi arad. Bukan sekadar benda itu, tapi perkara yang melaziminya juga ternafi. Jadi di sini dikata begitulah mustahil ma yastalzimu mumathalatahu lil hawadithi bi an yakuna fi jihatin lil jirmi, dengan bahawa ada Tuhan itu pada satu pihak bagi jirim. Contoh taswir macam mana? Bi an yakuna fauqal jirmi, dengan bahawa Tuhan itu ada di atas jirim, au tahtal jirmi, ataupun di bawah jirim,
au yaminal jirmi, ataupun kanan jirim, au shimalal jirmi, atau kiri jirim, au amamahu, depan jirim, au khalfahu, ataupun belakangnya. Kenapa mustahilnya? Li'annahu, kerana sesungguhnya sya'an tu, li'annahu law kana fi jihatil jirmi, kalau Tuhan itu kalau Tuhan itu ada pada pihak bagi jirim, lazima an yakuna mutahayyizan, maka lazimlah Tuhan itu mutahayyizan, bertempat dan mengambil ruang. Ini pihak ataupun istilzam lawazim ini yang kena faham ni. Yang ni yang tak jelas dan tak fahamnya kepada hakikat jihah, hakikat pihak arah, pada hakikat atas bawah ni semua, yang menyebabkan boleh tak ada masalah orang tu kata Tuhan duduk atas. Tuhan duduk atas makna bertempat. Tempat Tuhan di atas. Dia kata tak ada masalah. Atas yang layak dengan Tuhan. Tempat yang layak dengan Tuhan. Dia tak faham tu. Dia tak faham makna pihak. Tak faham makna jihah. Nampak tak? Sekarang ni yang mendakwa berpihak berjihad tu siapa? Mereka yang mendakwa itulah. Tiba-tiba bila kita tanya pula, jihad ini gini-gini mustahil lah. Dia kata, tak, jihad yang layak. Apa makna jihad yang layak? Dia kata jihad yang layak, tak usah tanya lah. Padahal dia yang mengisbatkan, patut dia menerangkan. Dialah yang menerangkan jihad ni makna gini-gini-gini. Tapi bila kita huraikan jihad dengan makna yang dipersetujui ataupun yang ditulis oleh ulama' al-lughah, ulama' bahasa, dan juga ulama'-ulama' yang bincang tentang tabi'iyat dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan kalimah dan mustalah ini, tiba-tiba dia kata bukan jihad yang kita faham, bukan jihad makhluk, jihad Tuhan. Dah apa jihad Tuhan? Tak tahu, dah bagi sebab Tuhan kata. Ya, Tuhan kata. Tapi bila kita ahli sunnah mengisbatkan, tapi bukan dengan makna bertempat. Dia kata tempat yang layak pula. Nampak? Jadi tak selesai lah. Tak selesai apabila neraca pemahaman dan juga kaedah tu tak boleh nak sepakat. Tak boleh nak sepakat. Dia kena bawa kepada persepakatan pada asas, barulah selesai. Boleh ungkap satu-satu. Kalau tidak, lepas sudah ni kata kami mengisbatkan jihad. Jihad mana? Jihad yang layak dengan Tuhan. Apa makna jihad? Tak tahu. Dah dia juga mengisbatkan makna yang tak tahu. Mengisbatkan makna yang tidak tahu. Kalau diisbat gitulah. Kalau dikata dengan makna bertempat, Tuhan tu arah ni, Tuhan duduk atas. Tu berat nanang lah tu. Tu berat nanang mana. Okey. Ala kuliah kita baca mula lah. Kita baca kitab kita semula ni. Banyak-banyak sangat dah boleh kok. Maruh dia orang. Lazima an yakuna mutahayyiza. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada pada jihah bagi jirim, maka lazim bahawa Tuhan tu bertempat. Nak faham ni, nak ar-rabtu, nak kaitkan antara jihad dengan tahayyus ini. Jihad dengan tahayyus ini. Ni kena faham ni. Apa kaitan jihad bila berjihad tu membawa pada tahayyus. Itu je. Jadi kalau mereka nak misbatkan jihad tanpa tahayyus, datangkan dalil bahawa jihad itu tidak bertahayyus. Daripada makna bahasa, lughah, kaedah dan seumpamanya. Pendek katanya mereka jawab Tuhan kata gitu. Sudah dia kata. Tak usah tanya banyak-banyak. Dah tanya banyak kita mengisbatkan hak Tuhan isbat. Tak usah tanya banyak-banyak. Jawab tanya balik. Dah kita pun mengisbatkan fauqiyah bagi Tuhan. Tapi kita tak kata fauqiyah dengan makna makan. Fauqiyah dengan makna tepat. Nampak tiba-tiba awak pergi pandai-pandai kita jemuh dengan tepat pula. Dah mana dalil? Itu kena bawa ke situ. Barulah mereka biar fikir sikit bahawa selama ini pemahaman mereka bagi manhaj salaf itu sebenarnya bukan salaf tapi salah. Tak kena. Tak payah isbat lah salah. Sebab semua salah belaka. Isbat kita ikut mana? Ikut siapa? Ulama mana? Okey. Jadi dia kata,
Bila Tuhan itu berada pada jihah bagi jirim, maka lazim dia itu mutahayyizan, bertempat mengambil ruang. Wa kadza yastahilu alaihi. Ini dalam syarah mungkin akan sebutlah. Wa kadza yastahilu alaihi ay yakuna lahu jihatun. Begitulah juga mustahil ada bagi Tuhan itu pihak. Mustahil ada bagi Tuhan itu pihak. Sekarang tadi kita sebut dah. Tuhan tu duduk pihak bagi jirim. Ni jirim. Tuhan duduk pada pihak. Pihak bagi jirim. Atas ke, bawah ke, ikut. Itu mustahil. Depan ke, belakang ke. Yang kedua, Tuhan tu sendiri dia tu ada pihak. Atas dia, bawah dia, kanan dia, kiri dia. Aw yakuna lahu jihatun. Ada pada dia itu jihah. Mustahil juga. Kenapa? Li'annal jihata, kerana pihak itu min lawazimil jirmi. Pihak-pihak itu, berpihak itu daripada lazim jirim juga. Kenapa kok mana lazim jirim tu? Li'anna fauqa, kerana atas itu. Fauqa, pihak atas. Min awaridi udwir ra'si, itu daripada awarid, perkara mendatang bagi anggota kepala. Bahagian kepala kita, benda yang awarid mendatang bagi bahagian kepala tu, orang panggil pihak atas. Contoh kita kata handset di atas saya. Nampak tak? Atas saya. Makna yang duduk pihak atas ataupun pihak kepala. Duduk bahagian atas. Saya memakai kepiah di atas, di bahagian atas. Atas panggil. Wa tahta min awaridi, dan juga pihak bawah itu min awaridi udwi ar-rijli, daripada perkara yang mendatang anggota kaki. Udwi ar-rijli, anggota kaki. Saya pakai selipar di bawah. Apa? Pakai di bawah kaki. Saya pakai seluar melalui bawah. Masuk kat kaki. Nampak tak? Jadi bawah itu awarid, perkara sifat yang mendatang bagi anggota kaki. Wa yamina min awaridil udwil aiman, dan kanan itu daripada awarid, sifat yang mendatang anggota belah kanan. Wa shimal. Wa shimala min awaridil udwi shimal, dan kiri pula anggota yang anggota belah kiri. Dos pertama saya terima sebelah kiri. Belah kiri. Jururawat datang mencocok picagari pada sebelah kiri. Tocok belah tangan belah kiri. Dos kedua belah kanan. Contoh gitu. Wa amama min awaridil batni, dan depan itu daripada awarid bahagian yang mendatang bagi perut. Tak kira lah, tu contoh perut, muka pun boleh. Wa khalfa min awaridi az-zahri, daripada awarid sifat-sifat yang mendatang bagi belakang. Okey. Kita berhenti situ dulu. Ni kita masuk dalam pula. Jadi faham daripada sini. Sebab itu menariknya ada dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya dan Qawaidul Aqaid, dalam bahagian Qawaidul Aqaid, Imam Ghazali kan dia ambil daripada Ihya, dia buat, dia asingkan, dia jadi kitab Qawaidul Aqaid dia. Baru ni ada Habib Hamid Al-Mahdali, dia ada dia baca pagi-pagi lah, tiba pada berkaitan tajuk akidah tu, Imam Ghazali buat datang contoh. Dia kata, cuba bayangkan, kenapa benda ini, nisbah pihak ini kita kata boleh berubah. Sebab apa dia makhluk? Contoh, kita bahagian kepala. Jadi yang atas pada kepala kita, kita panggil atas. Panggil pihak atas. Tapi cuba bayangkan semut. Semut yang sedang berjalan di atas atap. Makna dia pada ni atap, dia berjalan terbalik. Semut yang berjalan terbalik. Di manakah pihak atas dia? Tentulah pihak atas dia ialah di bawah.
Sebab bila semut jalan gini, ni kita panggil atak kan. Atak kita, shilling kita. Semut jalan gini. Jadi kepala yang mana? Kepalanya ialah di sini. Bahagian atas ni. Jadi atas semut yang berjalan gitu, bahagian atasnya ialah di bawah. Tengok bagaimana dakiknya ulama buat ta'rif atau menyatakan apa pengertian pihak jihad itu sendiri. Jadi jihad ni sendiri, kalau kita duduk gini. Sebab itu ulama katakan atas itu ialah di bahagian anggota ataupun yang mendatang pada anggota kepala. Kalau kita kata mana? Orang berjalan terbalik lah kata. Spiderman ke apa. Bahagian atas dia mana? Bahagian atas kepala kok. Tetap atas kepala. Kecuali kita nak nisbah kita. Spiderman jalan gini, kita jalan gini. Kita nisbahkan kita memanglah atas dia. Tapi dia tu kira atas dia bawah kita. Ke bawah bagi kita. Tapi nisbah bagi dia bagi atas. Nampak? Jadi, bila jihad ini satu benda yang tidak kekal dan dia tidak statik, dia nisbi gitu, adakah boleh kita nak kata Tuhan tu di atas pada alam, di atas pada arash? Sebab itu penisbahan atas dengan maksud tempat bagi Tuhan itu dah layak dah. Sebab nisbah kepada makhluk ni dia itu dah berbeza dah. Sebab itu contoh yang ulama buat, bagaimana kita kata bumi ni kan, kalau Tuhan di atas maka orang di bawah kutub sebelah bawah kita duduk gini bumi, orang bawah gini, maka Tuhan tu belah mana? Nampak tak? Biasa contoh tu dibuat lah, tapi contoh tu memang akan dihentam habis-habisan lah oleh golongan salafi. Akan dihentam habis-habisan lah oleh golongan salafi. Tapi dari segi mafhumnya, kita dapat faham tu kok mana? Bahawa nisbah pihak atas tu berbeza antara kita dan juga orang yang duduk di bawah balik sana bumi. Tapi kerana alam ni semua sekali duduk bawah langit pertama, dan langit pertama bawah langit kedua semua-semua, dan paling luas diliputi oleh arash, maka kalau membayangkan Tuhan tu berada di atas pada arash tempatnya, maka bagaimanakah situasi keadaan wujud zat Tuhan? Tak boleh bayang dah kecuali bulat. Dan ini mustahil. Ta'alallahu an dzalika 'uluwan kabira. Jadi sebab itu memahamkan fauqiyah dengan maksud al-makan, fauqiyah dengan maksud tempat, tahayyuz, tak layak dan mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat ni kena belajar apa erti wajib, mustahil, harus ni. Yang petang tadi kita mengaji dengan Dr. Engku Ibrahim. Apa kaitan dengan akidah? Nak faham wajib tu apa, mustahil tu apa, harus tu apa, akad. Sebab kalau tak kemah pada ni, kat gigi kata, tak ada masalah lah Tuhan duduk atas, Tuhan akan boleh duduk atas kan? Atas yang layak dengannya. Dah. Ni tak faham dah ni. Hak mana benteng dan juga hak wajib, hak mana hak mustahil. Tak boleh nak beza dah. Maka dia pun senang. Akhir-akhirnya keluar natijah yang sangat memelekkan. Allah bersemayang di atas arash. Dalam hadis pula turun 1/3 malam ke langit dunia. Maka ketika dia turun, adakah arashnya sunyi? Arashnya tidak sunyi. Bagaimanakah dia turun? Dia turun dengan arash-arashnya. Natijahnya Tuhan turun di langit dunia dengan arash-arashnya. Orang ni dia tak tahu makna turun, tak tahu makna arash. Dan memang kalau gitu tak kenal Tuhan betul lah. Dia kenal cara pahaman dia. Turun ke langit dunia dengan arash-arashnya. Nampak tak? Sebab bila kata turun langit dunia, bukan nak biar arash kosong. Biar arash kosong makna menafikan ayat Tuhan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau nak kata tak turun Tuhan, hadis jelas-jelas mengatakan turun. Sebab itu bila pemahaman tak betul, ayat Quran, hadis akan jadi kontradik pemahaman dan akan membuat kecelaruan pada pemahaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Ya. Kat mana tadi? Kita masuk pada kalam Muhasyir rahimahullah. Qawluhu wal aradu kullu sifatin hadithatin. Bermula arad itu setiap sifat yang baharu. Asyara bihi, mengisyarat musannif dengan kalamnya itu ila annahu akhassu min mutlaqis sifati. Bahawa lafaz arad itu lebih khusus daripada semata-mata sifat. Sebagaimana kita sebut ni lah, dia punya alaqah ataupun hubung kait antara sifat dengan arad umum khusus mutlak. Okey. Lebih khusus daripada mutlaqis sifah linfiradiha anhu, kerana bertunggalannya sifat. Linfiradiha al-infiradi sifati anhu ay anil aradi fi sifatil maula, pada sifat Tuhan. Sifat Tuhan orang panggil sifat saja. Panggil sifat sahaja. Orang tak panggil arad. Tabaraka wa ta'ala, maha mulia Tuhan, maha tinggi Tuhan. Ada soalan daripada Dr. Wan Khairul Aiman. Kalau Tuhan turun pada malam hari, bila Tuhan naik sedangkan malam berlaku sentiasa kerana bumi bulat, boleh guna tak hujah ni? Boleh gunalah, boleh guna. Tapi senang, puak sana akan jawab senang je. Tak usah tanya lah. Tuhan akan bermalam-malam lah. Nampak tak? Jadi Allah ni maha besar. Dia itu boleh berada. Dia itu maha besar dan meliputi pada setiap makhluknya, ilmunya. Dah, jadi sanyalah Tuhan tu gana-gana. Jadi Tuhan dengan cara dia kata. Tuhan turun dengan caranya. Bagaimana tu usah kira lah. Kita turun naik, ambil masa. Allah Ta'ala ni, dia maha berkuasa. Gitu. Ana tolong jawab lah. Tolong jawab bagi pihak puak sana. Betul ke tak tahu. Puak sana kata gitu tak tahulah tu. Reka-reka tu. Tapi maknanya, ialah kalau dari segi kita ikut kepada kefahaman sains dan juga ilmu yang sampai, ilmu alam yang sampai pada kita ni, maka itu soalan yang dibawa itu oleh Dr. Khairul Aiman ni memang valid lah soalan itu. Cuma pihak sana cara menerima macam mana. Kalau orang yang betul-betul kita panggil transparent ataupun telus ni, dia akan fikirlah bahawa sebenarnya soalan tu warid. Boleh dia tanya. Kalau bagi mereka yang mengatakan Tuhan tu turun sungguh zatnya. Turun makna daripada atas ke bawah. Maka malam itu berlaku dengan maksud mana? Dia akan beredar kan? Dia akan beredar. Maka adakah itu maknanya sentiasa turun? Maka itulah yang iskal bagi mereka yang mengatakan bahawa turun Tuhan itu turun zatnya, bukan dengan makna-makna lain yang ditakwil ataupun yang dinyatakan oleh ulama. Okey. Jadi soalan tu boleh tanya. Tengok ada jawab ke mana. Nampak tak? Okey. Wa halil a'radu tabqa zamanaini. Ini juga satu perkara yang isu yang biasa dibahaskan bila sebut a'rad ni. Adakah a'rad itu kekal dua masa? Au la, ataupun tidak. Bukan awalan au la, ai au la yabqa zamanain. Au la tabqa zamanain. Khilafun. Khilafun. Fal mas'alatu fiha khilafu. Ada khilaf. Okey. Was sahihu, qaul yang sahihnya al-awwalu. Yang sahihnya a'rad ini tabqa zamanaini. Ini yang dipilih oleh muhasyi kita dan juga oleh ulama muhaqqiqin di kalangan mutaakhirin mengatakan al-arad tabqa zamanain. Arad itu boleh kekal dua masa. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Wa ala tsani, dan di atas pandangan yang kedua. Tapi hak ni masyhurnya. Sebab ni pandangan al-arad la yabqa zamanain ni pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Pandangan imam kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imamul Madhab.
Jadi orang ambil pandangan dia jugalah yang mengatakan bahawa al-arad la yabqa zamanain. Arad itu tidak kekal 2 masa. Contoh, rambut saya putih ni kan, putih lah. Rambut hitam ni kan. Hitam pada rambut tu sebenarnya hitam payah nampak. Kita kata cat rumah lah, cat rumah. Kita cat rumah kita. Kita cat dinding, tengok dinding tu. Sebenarnya cat yang ada pada minit, pada saat yang tadi dengan cat yang ada pada saat sekarang ialah cat yang Allah Ta'ala cipta. Sifat yang Tuhan cipta. Sentiasa mencipta. Jadi apabila cat putih, kalau kita warna putih lah. Putih itu, putih pada saat yang tadi lain daripada putih saat sekarang. Kemudian putih saat lepas ni lain. Hak baru semua. Tuhan mencipta. Dia tidak akan. Lepas selesai putih, dia hilang. Itu juga itu juga boleh faham ya. Adakah dia hilang sendiri atau Allah menghilangkannya? Adakah dia hilang sendiri tapi tak usah masuk lah tu. Nak khabar la yabqa zamanain ni maknanya apa maksud? Tak kekal 2 masa. Apabila saat pertama, katakanlah saat pertama putih. Saat kedua putih lain ni. Tuhan buat baru. Saat ketiga putih lain, saat keempat putih lain. Dah Tuhan buat sama. Tu lah Tuhan, memang Tuhan buat sama. Fa'alul lima yurid. Dia maha kuasa, maha gagah. Nampak tak? Dia boleh buat. Sebab itu tidak boleh terlepas daripada sekelip mata pun. Makhluk ni tak lepas daripada kudrat iradat Tuhan. Daripada genggaman Allah Ta'ala. Tak boleh. Setiap masa, semuanya dalam qabdah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, hak putih saat pertama tu lain pada saat kedua, lain pada saat ketiga, lain pada saat keempat. Okey. Cuma kita nampak macam serupa. Kenapa? Sebab masa itu terlampau pantas. Dan perubahan tu terlampau sikit. Bukti dia, contoh apa? Orang cat dinding, lama-lama warna jadi pudar. Apa maksudnya? Maknanya sebenarnya dalam tempoh masa lama tu, perubahan tu berlaku. Tapi kerana sikit sangat, sikit, mata kita tak capai, tak dapat tengok kecuali bila berlaku panjang, hak natijah baru kita nampak. Dulu cat putih tiba-tiba jadi kuning. Ataupun jadi pudar. Pakaian kita ataupun kulit kita dulu tegang, kemudiannya kedut, gelebeh dan seumpamanya. Kita tak sedar tu. Sedar-sedar tua tengok Allah tak tegang lah contohnya. Jadi perubahan yang berlaku setiap saat tu. Setiap saat berlaku. Cuma kita tak sedar kenapa? Kerana berlaku secara terlampau sikit yang kita tak dapat cerak oleh panca indera kita, kecuali lama baru kita tahu sebenarnya dah berubah. Jadi dari segi teori pun, apa yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, al-arad la yabqa zamanain ini benda yang memang fakta ataupun sains fizik memang menganggap dia benda yang boleh diterima. Okey. Nampak? Tapi pandangan yang sahihnya dia boleh kekal lah. Boleh kekal. Jadi hak ni khilaf nak ambil mana, tak ada masalah, nak pegang mana pun ada masalah. Hak ni bukan berkaitan ketuhanan ni, berkaitan dengan perkara-perkara tabi'iyat. Mencerap alam. Jadi hak ni kalau betul salah pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita peganglah mana jadi hak kekal 2 zaman tu, arad pada saat pertama, hak pertama tu ada pada kedua. Kedua ada pada ketiga. Boleh kekal. Lepas tu tiba-tiba Tuhan nak menjadikannya jadi pudar. Dia akan menjadikan dia pudar. Tapi tidak mesti dia makna apa? Beza sikit je. Yang kekal al-arad yabqa zamanain. Hak ni yang pertama, arad yang pertama, dia juga arad yang kedua. Dia juga arad yang ketiga. Dia boleh kekal. Dia mampu kekal. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak menghilangkan sifatnya, Tuhan jadikan dia pudar. Kat pudar tu Tuhan buat lain pula. Tuhan cipta lain pula. Mudah je. Okey. Okey, wa 'ala tsani, maka di atas pandangan yang kedua. Pandangan mana? Al-arad la yabqa zamanain. Fas-sahihu anna Allah Ta'ala yakhluqu mithlaha
linafsi in'idamiha. Maka atas pandangan yang mengatakan athani ni makna al-arad la yabqa zamanain. Maka Allah Ta'ala mencipta serupanya saat ketika hilangnya yang pertama. Linafsin in'idamiha. Ketika mana hilang yang pertama, Tuhan mencipta yang serupa dengan pertama. Wala yujaddiduha bi'a'yaniha. Dan Tuhan tidak membaharukannya dengan ain diri yang pertama. Ba'da in'idamiha. Setelah daripada ketiadaannya. Tengok kalau ada nuskah berbeza khabar. Okay. Jadi apa nak khabar sini? Macam mana al-arad la yabqa zaman? Dia kata ketika arad pertama ni ada. Katakanlah warna, kita ambil warna padang dulu sini. Okey. Warna hitam. Mithlaha. Mana ni? Yakhluqu mithlaha. Yakhluqu mithlaha ba'da in'ida. Yakhluqu mithlaha ba'da in'idamiha. Gitu. Sini ke? Sini ke? Yakhluqu mithlaha ba'da in'idamiha. Kemudian wala yujaddidu, sama tu. Kita berhenti jawab azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La hawla wala quwwata. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allahumma rabbana wassalatu wa syarafa wa tajata innaka la tukhfa. Okey. Nak jawab hanya satu tak ingat tadi. Okey. Tengok ni. Kita terang dulu ni. Fasahihu anna Allah
anna Allah Ta'ala yakhluqu mithlaha li nafsin idamiha. Dalam cetakan tu dia kata, cetakan lain kata, yakhluqu mithlaha ba'da in'idamiha. Mencipta serupanya selepas daripada hilangnya. Jadi hak ni ada perkataan li nafsi lah. Li nafsin idamiha. Boleh juga ba'da in'idamiha boleh. Tapi kalau dari segi tepat ataupun kemahnya, li nafsin in'idamiha. Pada ketika hilangnya yang pertama, ketika yang pertama ni hilang, Tuhan mencipta pada saat yang itu, ketika hilangnya dia, Tuhan cipta yang kedua. Linafsi in'idamiha, ketika mana hilangnya itu, maka Tuhan cipta pula yang kedua. Serupa. Hak ni mithli awal, mithliha. Seumpama arak itu Tuhan cipta balik. Begitulah apabila masuknya yang ketiga, Tuhan cipta yang serupa dengannya. Sehingga Tuhan nak takdirkan ada perubahan, Tuhan ciptakan yang serupa. Serupa tak mesti serupa betul. Makna sepertinya lah. Sama ada kalau kekuatan diri kita. Kita masa muda kuat. Lepas tu kuat-kuat tu semakin jadi lemah. Jadi arak sifat kudrat kita tu semakin hari semakin lemah. Tapi serupa je. Mithliha, seumpamanya lah. Seumpamanya. Bukan kudrat orang lain, kudrat kita tu. Kudrat kita, tapi Tuhan cipta sama. Lepas tu Tuhan cipta pula, tapi lemah sikit daripada yang sebelum ni. Tuhan cipta pula lemah sikit. Jadi, setiap masa itu Tuhan mencipta kepada bagi arak tersebut. Soalan daripada Ali Asfar, dia kata, yang mengatakan arak kekal dua zaman itu masuk detik petang 1, 2, 3 dan seterusnya, setiap masa tetap berhajat. Memang. Hatta kepada pandangan yang menyatakan bahawa al-arad yabqa zamanai, arak itu kekal dua masa pun, tetap arak tersebut bergantung dan berharap dan tidak putus daripada Tuhan. Daripada kudrat iradat Tuhan, tak putus. Cumanya, bezanya apa? Bezanya pada yang mengatakan arak tu boleh kekal dua masa, maka pada masa dia kekal tu, dia ta'alluq dalam qabdah Tuhan. Tuhan buat benda sama dan Tuhan menghendaki bahawa dia kekal. Berada dalam ta'alluq qabdah Allah. Kekal dia, kekal. Hak pertama macam tadi lah. Hak ni. Dia kekal. Hak ni pun ta'alluq dalam qabdah Tuhan. Qabdah Tuhan. Nampak tak? Ada pun yang mengatakan la yabqa zamanai, maka setiap masa, daripada zaman yang baharu Tuhan cipta. Itu bertakluk dengan kudrat Tuhan, tanjizi hadif. Maka Tuhan buat, sentiasa buat. Dah pelik ke? Tak pelik lah, sebab dia Tuhan. Dia buat kita kalau buat kerja sama, YB, nak juga masa rehat dia. Nak juga hari cuti dia. Kalau turun kerja sokma, tubik pagi, balik malam pun tu sokma 24 jam, mati manusia. Tapi Allah Ta'ala, pencipta beralam, dia buat fa'alun lima yurid. Khaliqu kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa'alun lima yurid. Dia sangat membuat apa yang dia nak. Maka tidak ada daripada masa dan ketika kecuali Allah menyatakan dan menzahirkan perbuatannya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa, ketika, setiap hari itu ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala zahirkan daripada perbuatan-perbuatannya pada alam ni. Okey, nampak? Jadi bezanya dari segi mana? Bila kata arak itu kekal dua masa, maka bila arak itu kekal, Tuhan tidak menginginkan untuk mengubahnya, maka dia kekal tapi berada dalam ta'alluq qabdah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau atas pandangan yang mengatakan la yabqa zamanai, maka setiap masa Tuhan buat. Setiap masa Tuhan buat semua. Okey. Maka Allah yakhluqu mithlaha li nafsil inidamiha. Ketika mana hilangnya perkara itu, maka
Allah mencipta serupa dengannya. Wala yujaddiduha bukan Tuhan memperbaharukan dengan ain dia. Bukan kalau atas yang kata dia kekal dua masa, maknanya Tuhan memperbaharukan je lah. Tuhan memperbaharukan hak pertama tadi. Tuhan memperbaharukan yang untuk masa kedua, masa ketiga dan masa keempat dan seterusnya. Ba'da'in idamiha. Okay. Habis. Qauluhu bi an yakuna fi jihatin. Dengan bahawa adalah Tuhan itu duduk pada jihah bagi jirim. Ayyakuna fi jihatin lil jirmi. Berada pada pihak bagi jirim. As-sahihu, pandangan yang sahihnya, anna mu'taqidal jihati, orang yang mengiktikadkan jihah ini, la yakfuru, tidak kafir ia. Tidak kafir ia. Nak baca la yukaffar, tidak dikafirkan pun boleh juga. Makna tidak dikafirkan, makna kita tidak hukumkan kafir lah. Nak baca yakfur pun boleh juga. Tidak kafir ia, makna orang iktikad tu tak jadi kafir. Mana iktikad Tuhan berjihad semata je. Jihad mana ni? Jihad atas, jihad bawah kafir lah. Na'udzubillah min zalik. Yang mengata puak-puak hak mengatakan Tuhan duduk di atas tu. Jadi ni pandangan muktamad ni. Hak ni juga ada sebahagian aliran ekstremis dalam Asy'ariyah ni. Tak mau sebut nama. Tahu-tahu sendiri ya. Yang mengatakan bahawa orang mengatakan Tuhan di atas ni, orang tu kufur. Dia pun datang kalam daripada sebahagian salah. Itu kalam sebahagian salah, tapi bukan pandangan muktamad mazhab Asy'ariyah. Bukan pandangan muktamad mazhab kita. Mazhab Asy'ariyah di sisi mazhab muktamad Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang iktikad Tuhan tu berpihak tidak jatuh kufur lagi. Tapi salah. Berdosa. Mubtadi'. Fasik. Fasik makna berdosa. Iktikad tu iktikad yang salah. Yang sesat. Yang silap. Yang perlu ditahzirkan. Tapi kesilapan, kesalahan tu tak bawa kepada kufur lagi. Kama qalahu Ibnu Abdissalam. Sebagaimana berkata oleh Ibnu Abdissalam. Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam yang mengatakan dia memfatwakan tak kufur lagi. Okey, Imam Nawawi dia qaid lagi. Wa qayyadahu an-Nawawiyyu, mengqaidkannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia qaid, dia kata apa? Tak kufur tu bikaunihi minal ammah. Dia itu daripada orang awam. Kalau daripada ammah, orang awam, tak apa. Tapi orang hak tahu, dia isu awam ni, jadi orang kata orang hak kata Tuhan tu tepat tu orang awam. Orang awam. Walaupun dia ada profesor ke, dia ada PhD ke apa dak. Dia orang awam lah kita kata dak. Daripada ammah. Memang orang awam dia iktikad Tuhan duk atas. Macam budak-budak kanak-kanak. Dia orang bukan mendalami ilmu akidah dengan kefahaman yang mendalam dengan tafsir. Mungkin dia kata Tuhan duduk di atas gitu. Boleh kata gitu. Tapi atas yang tapi atas yang tak sama dengan makhluk lah. Jadi itu orang awam lah kita kata. Orang awam. Dia kaitkan Imam Nawawi kata kalau orang awam kata gitu tak dok jatuh kufur. Tapi kalau orang alim, dia tahu makna jihad tu apa. Ni juga isu juga. Awam dengan alim pada zaman Imam Nawawi tu kita tahulah apa maksud orang alim. Zaman dia, zaman learning, kebanyakan orang awam lah. Hatta ada CJ pun, pengajian Islam sekalipun. Nak letak diri tu, orang alim tu, jauh sekali lah kot. Kita orang lain tak tahulah. Nak letak diri jadi alim tu jauh sekali lah. Jadi awam lah. Kita ambil mudah. Nak mengkafirkan orang ni bukan senang tak? Bukan senang. Jadi dia kata kalau orang tu tahu makna jihad tu apa. Jihad dia tahu makna, jihad dia tahu ni, tiba-tiba dia kata Tuhan tu berjihad. Ni kufur. Sebab itu Imam Nawawi kaitkan dengan kalau orang awam tak apa, kalau orang alim tak boleh lah. Sebab itu ada kalam-kalam yang mengatakan setengah orang mengata tuduh ataupun memfatwakan si fulan ni kufur sebab kata Tuhan berjihad. Sebab si fulan tu orang alim. Si fulan tu orang alim. Dia tahu makna jihad, tiba-tiba kata Tuhan berjihad. Makna dia telah mengiktikad bahawa Allah ini seumpama sonam. Ada tempat, ada lembaganya. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Okey.
qawluhu li'anna fawqa min awaridi udwil ra'si wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay, jelas tak ni? Kalau ada apa-apa ni bab ini ataupun persoalan tajuk ni benda yang penting lah. Kalau ada kekeliruan ataupun isu yang boleh kita bangkitkan dan bincang, bolehlah tanya tanya. Sebab kalau tak jumpa gini payah dah ni. Mungkin lepas ni tak sebut sebab ana bukan jenis syarah panjang-panjang sangat. Kecuali sampai tepat dia betul baru kita akan sebut. Jadi takut tertinggal beberapa poin atau isu yang berkaitan tu, moleklah asatizah, sahabat-sahabat semua tanya, kita boleh buka dan boleh berdiskusi. Kalau tak ada apa-apa, sekadar tu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.